Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semua. Okey. Jadi pada malam ini kita akan memulakan kelas sains tingkatan 5 secara online melalui Google Meet. Jadi masih ada baru ada 16 orang yang ada di dalam online ini. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan sambungan kepada tajuk sains yang kita bincangkan pada 2 minggu lepas sebelum cuti hari raya, iaitu berkaitan dengan tajuk, siapa ingat tajuk apa? Kelas? Siapa ingat tajuk apa yang telah kita bincangkan pada 2 minggu lepas? Okey, kita akan membincangkan tajuk bab yang keempat. Kita telah mula masuk membincangkan bab yang keempat, iaitu kadar tindak balas. Okey, so pada kelas yang lepas kita telah membincangkan 4.1 pengenalan kadar tindak balas. Jadi pada hari ini kita akan sambung, buat sedikit ulang kaji dan menyambung berkaitan dengan pengenalan kadar tindak balas. Okey, sebagai ulang kaji apa yang telah kita pelajari dalam subtopik pengenalan kadar tindak balas. Okey, perlu diingat semula bahawa kadar tindak balas ini adalah merupakan suatu perkara yang membincangkan tentang betapa cepat atau lambatnya, cepat atau perlahan sesuatu tindak balas kimia yang berlaku. Jadi sama ada sesuatu tindak balas kimia itu berlaku dengan cepat ataupun perlahan, maka keadaan cepat atau perlahannya sesuatu tindak balas itu dipanggil sebagai kadar tindak balas. Kenapa dipanggil sebagai kadar tindak balas? Kerana ia melibatkan perubahan sesuatu terhadap masa. Jadi apabila ada perkataan kadar pada sesuatu perkara, bermaksud dia akan melibatkan masa. Masa yang diambil dalam kes ini kadar tindak balas bermaksud tindak balas yang berlaku merujuk kepada masa. Kalau tindak balas itu berlaku dalam masa yang cepat, dalam masa yang singkat, maka tindak balas itu dikatakan tindak balas yang cepat. Manakala kalau sesuatu tindak balas kimia itu berlaku mengambil masa yang lama, maka kita kata tindak balas itu adalah tindak balas perlahan. Okey. Jadi dalam sesuatu tindak balas, dia akan diwakili di atas kertas dalam bentuk persamaan tindak balas. Jadi dalam persamaan tindak balas akan ada bahan tindak balas yang bertindak balas, dan seterusnya akan ada anak panah yang menunjukkan hasil tindak balas tersebut. Jadi apabila sesuatu tindak balas berlaku, maka bahan tindak balas akan mengalami perubahan dan seterusnya menghasilkan
hasil tindak balas. Jadi apabila hasil tindak balas yang terbentuk mengambil masa yang singkat, maka kadar tindak balas bagi tindak balas tersebut adalah tinggi. Sekiranya hasil tindak balas itu mengambil masa yang lama untuk dihasilkan, maka kadar tindak balas bagi sesuatu tindak balas itu adalah rendah. Jadi dari segi kadar tindak balas, kita akan sebut bahawa kadar tindak balas adalah tinggi jika berlaku dengan cepat. Kadar tindak balas adalah rendah jika tindak balas berlaku dengan perlahan. Okey. Jadi itu yang telah kita pelajari berkaitan dengan kadar tindak balas ini, ya. Okey, boleh nampak yang skrin yang cikgu share? Tolong bagi respon. Nampak ke tak? Nampak. Nampak okey. Okey, jadi sekarang ni cikgu tulis mula apa yang telah kita pelajari, ya. Jadi kadar tindak balas, ya, ni kadar tindak balas. Okey. Konsep dia yang pertama, kena ingat konsep dia yang pertama adalah kadar tindak balas, ya, kadar tindak balas adalah tinggi. Kadar tindak balas adalah tinggi jika tindak balas adalah cepat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kadar tindak balas adalah rendah. Okey. Tengok apa kataan yang cikgu guna. Kalau kita gunakan kadar tindak balas, ya, maka perkataan yang sesuai dengan kadar adalah tinggi atau rendah. Okey, sesuatu tindak balas itu mempunyai kadar tindak balas yang rendah jika tindak balas tersebut adalah perlahan. Jadi berdasarkan kepada dua jenis tindak balas, iaitu tindak balas cepat atau tindak balas perlahan, maka kedua-dua ini akan memberitahu kepada kita apakah kadar tindak balas tersebut. Jika tindak balas adalah cepat, maka kadar tindak balas dia adalah tinggi. Jika tindak balas adalah perlahan, kadar tindak balas adalah rendah. Okey, itu adalah kesimpulan kepada apa yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas. Okey, jadi konsep ini yang kamu kena pegang, ya, berkaitan dengan tajuk kadar tindak balas. Dua ni. Jadi cikgu minta kamu untuk faham konsep ini. Kalau tindak balas itu berlaku dengan cepat, maka kita sebut kadar tindak balas adalah tinggi. Jika tindak balas berlaku secara perlahan, maka kadar tindak balas adalah rendah.
Tindak balas adalah cepat, bermaksud dia mengambil masa yang singkat. Masa yang singkat diperlukan untuk tindak balas itu berlaku. Tindak balas perlahan bermaksud tindak balas kimia itu berlaku dalam masa yang lama. Mengambil masa yang lama untuk bertindak balas keseluruhannya, dan jika dia mengambil masa yang lama, maka dia adalah tindak balas yang perlahan dan kadarnya adalah kadar tindak balas yang rendah. Okey, jadi sekarang ni berdasarkan kepada ini, kita akan teruskan kepada bagaimana untuk mengira kadar tindak balas. Okey, so kita lihat yang pertama ni, iaitu kalau kita nak buat pengiraan kadar tindak balas, jadi kita nak kira kadar tindak balas ni sama ada cepat ataupun sama ada kadar tindak balas ni adalah tinggi ataupun rendah. Okey, kalau kita ingat cikgu ulang balik, kadar tindak balas mestilah sama ada tinggi ataupun rendah. Ataupun kita boleh juga sebut kadar tindak balas semakin meningkat, ataupun kadar tindak balas semakin menurun. Boleh juga kita sebut macam tu. Tapi kalau lebih tepat, kita akan sebut kadar tindak balas itu adalah tinggi, sebab kadar tu merujuk kepada suatu nombor. Okey, ada dua jenis cara pengiraan kadar tindak balas. Ada dua jenis. Cikgu. Ya? Ada orang nak masuk. Orang nak masuk kejap Cikgu punya, okey. Ada orang nak masuk. So, banyak pakai, bukan pakai MOE cikgu pakai MOE punya ni Jadi kalau kamu pakai MOE terus automatik masuk. Kalau pakai email yang luar daripada MOE, so memang kena admit ajalah. Okey. Okey, kita tengok yang pertama ni Apabila kita nak mengira kadar tindak balas, maka ada dua jenis pengiraan bagi mengukur kadar tindak balas. Ada dua jenis. Yang pertama kita sebut sebagai kadar tindak balas purata. Kadar tindak balas purata. Dan B adalah, yang kedua adalah kadar tindak balas pada masa-masa tertentu. Kadar tindak balas pada masa ataupun tempoh masa tertentu, atau kadar tindak balas seketika. Okey, kadar tindak balas purata ni maksudnya kita ambil secara purata, average, bagi sesuatu tempoh. Manakala kadar tindak balas pada masa-masa tertentu atau pada seketika, kadar tindak balas seketika ni bermaksud pada satu-satu masa. Contohnya pada saat yang ketiga, pada saat yang ke-60, apakah kadar tindak balas pada saat yang ke-52. Jadi maksudnya itu merujuk kepada tindak balas pada tempoh masa yang tertentu. Okey, ada dua jenis kadar tindak balas dan kedua-dua mempunyai cara yang berbeza untuk mengira atau mengukur kadar tindak balas. Yang pertama, kadar tindak balas purata. Kadar tindak balas purata, formula dia adalah ini kadar tindak balas purata. Okey, formula dia perubahan kuantiti bahan atau hasil dibahagikan dengan masa yang diambil. Okey, yang tu adalah merupakan formula untuk mencari kadar tindak balas purata. Okey, bagi kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu, okey, bagi yang ini kita akan menggunakan
cara pengiraan berdasarkan kepada kecerunan pada graf, ya, dengan mencari kecerunan pada graf, ya. Jadi bila kita dapat cari nilai kecerunan pada graf, ya, iaitu graf yang berkaitan dengan tindak balas melawan masa, ya, tindak balas iaitu kuantiti bahan melawan masa, dan kita dapat bentuk graf, ya. Jadi bila kita dapat bentuk graf, okey, jadi contohnya ini adalah isi padu, yang ini masa. Okey, jadi kita cari kecerunan pada satu titik, dan bila kita dapat nilai kecerunan pada titik tersebut, nilai kecerunan itu adalah merupakan nilai bagi kadar tindak balas pada masa-masa atau tempoh masa yang tertentu. Okey, so ini dua cara, ya, yang telah kita bincangkan, ya, yang banyak kita bincangkan pada 2 minggu yang lalu adalah berkaitan dengan kadar tindak balas purata. So hari ini kita akan meneruskan, perbincangan berkaitan dengan kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu, ya. Kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu, iaitu dengan mencari kecerunan pada graf, ya. Okey. Okey, so lihat kepada skrin, ya. Contoh yang pertama berkaitan dengan kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu, atau disebut kadar tindak balas seketika, ya. Okey, ini contoh yang pertama. Okey, graf telah pun diberikan. Okey, graf telah pun diberikan. Okey, pada graf ini kita tengok, pada graf ini okey, pada graf ini, okey, graf ini adalah paksi Y dia adalah isi padu gas hidrogen dalam sentimeter padu. Paksi X dia adalah masa dalam saat, ya. Jadi apabila data diperolehi daripada eksperimen, isi padu gas melawan dengan masa, maka kita akan dapat graf yang berwarna merah ni, ya, daripada asalan, titik asalan, dan sehinggalah ke hujung ini. Okey, so inilah graf yang diperolehi daripada data eksperimen. Okey, sekarang ni soalan dia, kadar tindak balas pada masa 20 saat. Okey, soalan ini dia tanya apakah kadar tindak balas pada masa ke-20, saat yang ke-20. Okey, jadi saat yang ke-20 ni maksudnya pada saat ke-20, bukan saat ke-19, bukan saat 21, bukan. Maksudnya pada betul-betul saat 20 tu, apakah kadar tindak balas? Inilah yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas seketika atau kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu. Jadi kalau kita tengok daripada graf masa ni, okey, masa 20 yang ini, ya, paksi X. Jadi kalau kita bawa naik atas, so titik dia adalah di sini. Cikgu. Okey. Titik dia adalah di sini. Cikgu. Jadi sekejap, ya.
Ada orang nak masuk, Ibu. Okey. Okey, pada graf, inilah titik dia. Titik di mana saat ke-20. Jadi sekarang ni, pada titik ini, kita nak cari apakah kadar tindak balas pada saat ke-20. Jadi caranya adalah dengan mencari kecerunan bagi titik ini pada graf yang terbentuk. Jadi kaedah yang digunakan adalah berdasarkan kaedah matematik biasa untuk mencari kecerunan pada graf. Maka langkah yang pertama kita buatkan garis tangent, iaitu garis yang lurus di mana satu titik menyentuh pada titik yang berkenaan. Jadi ini dipanggil garis tangent. Ini dipanggil garis tangent. Garis tangent. Okey, garis tangent ni garis yang lurus menyentuh pada titik yang berkenaan. Okey, garis ini sebenarnya kita boleh berhenti di mana-mana yang sesuai. Kemudian kita dapatkan koordinat dia. Koordinat dia berapa? X 2 Y 2. Okay. Sini katalah dia punya X 1 Y 1. Okey. Dapatkan koordinat dia. Koordinat ini mestilah dapat membentuk suatu rajah segitiga. Jadi sebenarnya rajah segitiga ni, yang tegak ini mewakili Y, yang melintang ni mewakili X. Jadi sebenarnya nilai kecerunan, iaitu M, adalah bersamaan dengan Y bahagikan dengan X. Okey, so daripada sini nak dapatkan Y ni pula, okey, koordinat di atas ni Y2, bersamaan dengan, so Y2 kita tolakkan dengan Y1. Kita dapat Y1. Kemudian bahagi dengan Okey, so bahagikan dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Jadi di sini ada nilai X2 tolakkan dengan X1, so kita dapat adalah panjang X kat sini. Dapat yang ni Y ni pula, kita dapat panjang Y ni, jadi Y bahagikan dengan X. So berdasarkan kepada graf yang diberi, so titik ni dia dah dapat dekat sini. Ni adalah 49 tolak 21 bahagikan 29 tolak 9. Jadi X dia di sini adalah, okay, kita tengok di sini X dia adalah 29. Y dia adalah 29. 28, 28, 29. Okey, betul ini. Okey, Y dia berapa di sini? 49. Okey, yang sebelah sini pula X dia adalah 10, 9. Ini 9. Y dia pula adalah 21. Okey. So kita dapati 49 iaitu mewakili Y2 tolakkan dengan 21 yang mewakili Y1.
Ya. Kemudian 29 tolakkan dengan 9 untuk X2 tolak X1. So dapatlah nilai di sini 28 bahagikan dengan 20. So kita dapatlah nilai dia 1.40, unit dia sentimeter padu per saat. Jadi inilah nilai. Ini adalah nilai kecerunan. 1.40 ni adalah nilai kecerunan pada titik saat ke-20. Dan nilai itu adalah nilai kadar tindak balas pada saat yang ke-20. Cuma kena tambah unit sahaja di belakang ini. Jadi itulah cara pengiraan untuk mencari kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu. Okey, contoh yang kedua, kita tengok di sini. Dalam satu eksperimen, ketulan zinc yang berlebihan bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Okey, so dalam ni ada satu tindak balas. Okey, tindak balas ni dibuat di dalam kelalangkun. Ini kelalangkun, kelalangkun. Dalam kelalangkun ini diletakkan bahan tindak balas iaitu asid hidroklorik cair dan juga logam zinc. Logam zinc ni akan bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. So kalau kita tuliskan persamaan tindak balas dia, asid hidroklorik tindak balaskan dengan zinc. Okey, ini cara kita menulis persamaan tindak balas. Kemudian anak panah. Anak panah ni menunjukkan hasil yang terbentuk apabila tindak balas ini berlaku. Tindak balas ini akan menghasilkan zinc klorida, sejenis garam, dan juga air. Dia akan menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen. Gas hidrogen. Okey, so gas hidrogen ni dia akan terbebas mengikut salur penghantar ni dan masuk ke dalam bekas burette ni. Burette ni penuh dengan air. Okey, dia penuh dengan air sehingga skala atas sekali. So dalam eksperimen ini sebenarnya eksperimen. Setiap 30 saat akan dilihat gas hidrogen ini akan terkumpul dan masuk ke dalam burette ini, menyebabkan aras air semakin lama semakin menurun sebab bahagian atas ini dipenuhi dengan gas hidrogen yang terkumpul. So setiap 30 saat bacaan aras air ini akan diambil yang mewakili isi padu gas hidrogen yang terkumpul sehinggalah burette ini dipenuhi dengan gas hidrogen. Bermaksud air sudah pun disesarkan daripada burette ini. So inilah cara bagaimana eksperimen dijalankan. Sebab dalam tajuk ini akan ada eksperimen macam ini untuk menentukan dan mencari kadar tindak balas sesuatu eksperimen. Okey, ni kita tengok ni dulu. Pengiraan ni, asid hidroklorik bertindak balas dengan ketulan zinc, logam zinc. Okey, kemudian isi padu gas hidrogen yang terbebas dicatat pada semasa 40 saat. Pada semasa 40 saat. Graf isi padu gas hidrogen melawan masa adalah seperti rajah 4.8. Okey, ini rajah yang diperolehi. Jadi maksudnya setiap 40 saat, inilah bacaan dia. Setiap 40 saat. Jadi sekarang ni masa dia 40, 80, 120, 160, 200, 240. Dan isi padu gas yang terkumpul. Ini yang terkumpul. Jadi kita akan lihat last kali dia berhenti di sinilah. Kalau kita tengok betul-betul di sini ataupun di sini. Lebih jelas sikit sebenarnya di sinilah. Okey. Jadi
45 lebih kurang ataupun dia berhenti di 45 sentimeter padu. Okey, berdasarkan kepada graf ini, soalan dia adalah A. Hitungkan kadar tindak balas pada masa 60 saat. Pada masa 60 saat. B pula, hitungkan kadar tindak balas pada masa 120 saat. Jadi soalan yang pertama A itu, dia suruh kira pada saat ke-60 ni. Jadi pada saat ke-60 di mana? 40, 60, 80. So 60 di sini. Okey, 60 di sini, 120 di sini. Okey, so dia minta untuk kira berapakah kadar tindak balas bagi eksperimen ini. Jadi penyelesaian dia, kita tengok di sini. Okey, penyelesaian dia sama juga. Oleh kerana soalan itu merujuk kepada apakah kadar tindak balas pada tempoh masa ataupun masa yang tertentu, satu masa tertentu tu, dalam kes ini pada saat yang ke-60, ya. So kita kena gunakan kaedah mencari kecerunan pada graf. Jadi pada saat ke-60 yang ini, titik dia pada graf adalah bertepatan dengan 60 di sini. Di sini Okey. Jadi seperti biasa, kita cari kecerunan pada titik ini dalam graf Jadi dengan menggunakan kaedah buatkan garis tangent, carikan kecerunan dia, carikan nilai y di sini, carikan nilai x di sini. Jadi berdasarkan kepada itu, maka kita akan dapat nilai kecerunan M. Kalau dalam kes ni y dia y2 tolak y1, x2 tolak x1. Jadi y2 dia, kalau titik yang ini, okey, titik yang ini maksudnya x dia adalah 100. X dia adalah 100. Y dia adalah 43. Ni kita tentukan koordinat dia dulu. Koordinat yang ini pula adalah X dia adalah 20. Y dia adalah 23. Jadi dengan berdasarkan formula kecerunan, Y2 dia adalah 43 tolak 23. Bahagikan dengan X2 dia 100. Tolakkan dengan 20. So kita dapat 20. 43 tolak 23, 20. 100 tolak 20 dapat 80. Jadi maksudnya kita dapat 1/4. Okey. So 1/4 bersamaan dengan berapa? 0.025. Itu nilai kecerunan. So, nilai kecerunan inilah adalah merupakan nilai bagi kadar tindak balas pada saat yang ke-60 dan kita kena tambahkan unit pada dia, sentimeter padu per saat Okey. Boleh faham tak di situ? Okey, untuk yang B pun sama juga caranya. B pun sama, boleh tengok di situ. Cara yang sama dengan mencari nilai kecerunan pada titik saat yang ke-120. 120 tu di sini. So kita akan dapat nilai dia 0.11 cm padu per saat. Okey. So ini ada soalan. Cikgu nak berhenti sekejap untuk rehat sebab cikgu nak pergi solat dulu, solat isyak. Isyak dah masuk. Jadi cikgu break dulu dalam 10 minit ataupun 15 minit sebab cikgu nak solat isyak. Jadi yang lain boleh solat dulu. Kemudian
jangan left ya. Okey, tinggalkan saja. Nanti kita akan buat soalan yang ini. Bagi yang dah siap boleh tengok terus soalan ini untuk kita buat sama-sama nanti. Okey ya. Okey, so kita cikgu bagi soalan dulu.